Assalamualaikum, Cik Rodiah Nur Alis, Fatimah Sarina, Syasha, Suryani, Luqman Hakim, Anita Saleh. Subhanallah, ahlan wa sahlan, Rahimah Abdul Rahman. Tolong jemput kawan-kawan kita yang lain. Please share. Kawan-kawan yang bekerja saat ini tak dapat mendengar live, Jamilah Mila, Nida Muhammad, Fatimah Omar. Pasti insyaAllah bila kita share, mereka boleh mendengar siaran ulangan. Amin. Nur Mahdaud, Nur Adilah Kamaruz Zaman, apa khabar? Nur Laila Abdul Wahab, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rozia Jamil, Umi Afan Khalishah Umairah, Zalina Syahadan, akak dah standby ya. Sarina Mohyi, Kaktus Berduri, Masya Allah ya. Nisara Aisyah Zam, Khairul Bariyah, Fatimah Muhammad, Masya Allah. Dan Ajwa, Habibah Rasul, Umi Ayu, Zuraida Hashim, Zulina Wanci, Siti Zabida, ku merinduimu di sini, Fatin dan Daing Zahidah, Jun Naim, Sania, Kak Sania, terbayang-bayang muka kak kat sini. Ahadiah Agoy, Allahumma salli ala Muhammad. Haniah ke hadiah ni? Roziah Jamil, jelas dari Johor. Zainah Buyung dari mana? Azrina Abdul Hanif, Khaizatul Azni, Nuridah Muhammad Nur, Mazni Ahmad, Nuraini Abdul Rahman. Semoga live hari ni okey, amin. Aniza Aziz, Roslina Jaafar, Saudah Syukur, Alhamdulillah. Nur Cahaya ni lebih berseri kat Rozia Jamil. Ustazah Zai tak berseri, Nur Cahaya. Tengok nama dia, Masya Allah. Khatijah Osman, Masya Allah. Senai hadir. Bilalah nak jumpa dengan orang Johor ni. Aniza Aziz, lama tak dengar suara Ustazah, dia kata. Nur Raziah Abdul Jalil, Siti Nur Majid, Rin Ali, tak kerja ke? Hafsah Ahmad, Jamilah Bacok, Siti Mariam Hajar Zakaria, Siti Aminah Nurdian Esti, Rahimah Omar, Jamilah Abdullah. Kita doa insya-Allah semuanya pasti dan pasti dalam kebaikan, kerana Allah Maha Baik yang sentiasa kita fokuskan dalam kehidupan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuraini Zain, awak lama raya sungguh nah, lama tak dengar live ni. Mazni Ahmad, Siti Nur Aisyah, Juliana Ahmad, Singapore, Masya Allah. Background bukan hijau putih, alamak ketinggalan lah ni. Siapa yang tanya background bukan hijau putih ni? Saya dah sebulan duduk di Tanah Suci. Maknanya ada orang yang dah sebulan tak tengok live ni. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada pada muka surat 492, bab 238. Sebenarnya tajuk semalam, bab 238 pula dah. Kita berada pada bab 237 tu, dia tak sabar-sabar Ustazah. Bab 237, Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung bagi orang-orang beriman. Tajuk semalam sahabat-sahabat bagi Ustazah sangat memperkukuhkan jiwa kita dari segi akidah. Akidah Ustazah Zai selalu gambarkan adalah satu akar tunjang yang paling dalam masuk ke dasar tanah ni, mencari sumber air untuk meneruskan kehidupan sang batang, sang tubuh badan, sang ranting-ranting, dedaunan menghijau, keluar tumbuh-tumbuhan. Tak mungkin berbuah, tak mungkin berdaun, tak mungkin batang yang sihat satu pohon kalau akarnya tidak cantik. So kita boleh belajar fiqh, kita boleh belajar syariah, kita boleh belajar akhlak, semua pelajaran kita boleh belajar. Tapi akidah, ilmu ketuhanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak belajar. So longlailah satu tubuh, kan? Dia belajar ilmu apa, solatnya tak tinggal, hajinya berulang kali, sedekahnya banyak, cakapnya lemah lembut. Tapi akidah
tak cantik, tak dipautkan semuanya kepada Allah. So itu belum lagi orang beriman yang hebat di sisi Allah. Sahabat-sahabat, kandaku sayang Rusnaini Adnan, I miss you. Betul Cik Rodia Sharif dalam hotel ni sebab Ustazah sedang menunggu waktu untuk Ustaz balik daripada masjid subuh dan Ustazah nak bersarapan. Lepas tu hari ni adalah ziarah terakhir bawa jemaah, Masya Allah, untuk program bermiqat di Hudaibiyah. Masya Allah, tabarakallah, mereka sangat-sangat bersemangat. Semalam umrah kedua, Ustazah kata besok kita ada ziarah Hudaibiyah ni, ada yang nak join umrah. Nak Ustazah serentak, nak. Masya Allah, tabarakallah. Saadah Hassan tolong keluar, masuk balik, mungkin handphone problem sebab Ustazah punya wajah segedabak besar. Kak Nora An-Nur tolong kempen, Hajar Aziz tolong kempen, Siti Azmahani Mamat bawa satu bas daripada LTK. Ustazah Zai cabar untuk bertemu di utara tanah air. Okay? Kita jumpa di utara tanah air. Hampa janganlah tak pi bagi yang berkelapangan sebab Masya Allah, Ustazah susun ni, subhanallah kan. Bila Ustazah pi kat utara, hampa kata pasal apa tak buat kat KL. Bila Ustazah buat dekat KL, hampa tak mau pai pula. Bila Ustazah pergi kat Kuantan, Allah Ustazah. So, kita saling sokong menyokong, bukan utara sahaja. Okay, bukan lama mana pun perjalanan yang berkelapangan sambil-sambil menyelam minum ayak tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom kita penuhkan seat untuk utara. Kan sahabat-sahabat, ini hanya untuk kasih sayang. Kalau anda biasa menginap di hotel, apa buat program-program, anda pun tahu harganya tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan harga meniaga, harga berkasih sayang ni. Ustazah yakin itu adalah rezeki dari tanah suci. Ustazah sebut dengan sahabat tim khidmat, ui tak sangka ni dapat harga macam ni. On selalu. Rupanya bila Ustazah dah bayar deposit apa semua, pihak hotel pun mula kontak. Maklumlah, rupa-rupanya sekarang seminar apa semua banyak dibuat kat hotel sebab SOP baru ni kan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita pun sebut, hambui kemain lagi demand daripada Puan Nila ni. Sebab orang banyak nak duduk hotel. Kalau dulu mana ada orang nak duduk hotel sangat, dah 2 tahun kan. Subhanallah. Kak Ana, I miss you. Kak Ana, Rabu depan kita sarapan sama-sama dekat surau Al-Ittifaq. Amin, amin, subhanallah. Kefli Zul baru muncul. Apa khabar? Kedai jahit dah buka ke? Masya Allah. Amin, amin, Siti Aminah. Amin, Wan Yahya. InsyaAllah boleh bawa sekeluarga. Amin. Terengganu selalu dah pi. Tapi kat Terengganu tak ada geng nak deal hotel dengan harga cun. Semuanya harga meniaga ni payahlah. Kalau Ustazah memang buat program travel, memang harga orang meniaga. Tapi kalau Ustazah buat program majlis ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah untuk ni lah, selesai untuk hotel punya ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Farah Lina Abdullah. Okay, subhanallah. Jom. Sedang menjahit ke Flizul. Pukul berapa Malaysia sekarang? 10.30 Ustazah start tadi. Kak Nora An-Nur, wajib segerakan Kak Nora An-Nur, jangan cakap saja. Okey, pihak hotel dah kejan Ustazah ni, Kak Nur. Kak Nora, subhanallah. Rindu Amin Aminah juga. Masya Allah. Terima kasih Yus Marianti Yusuf 50 stars untuk Ustazah, alhamdulillah. Nora Kartini Rosli, ya sayang. Subhanallah, 10.45 pagi. Baik, kita nak sambung. Muka surat 490, semalam kita dah selesai baca ayat Allah dalam suratul Anbiya ayat 22. Kalimah yang bermaksud sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Apa maksud sahabat-sahabat? Mana mungkin ada 2 Tuhan? Tak mungkin. Sahabat, begini saja. Satu rumah tangga kita, mak dengan ayah. Kadang-kadang anak pening kan? Pening lah duduk dalam rumah ni. Mama suruh solat on time. Papa suruh buat homework on time. Mana satu ni? Contoh kan, nanti mak ayah dia kata, dua-dua lah, solat pun on time, homework pun on time. Contoh kan. Yelah, salah satu lah. Budak-budak sekarang cara cakapnya kadang-kadang kan. Lepas tu undang-undang. Mak cakap lain, ayah cakap lain. Anak penin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, penin. Kan? Satu negara ada 2 Perdana Menteri. Tak payah pergi jauh lah sahabat-sahabat. Satu negara ada 2 Perdana Menteri. Sudah kan. Sekarang tak ada 2 Perdana Menteri. 1 Perdana Menteri pun dah pening. Ustazah, senang nak adil Malaysia ni. Buatlah 2 Perdana Menteri. 1 colour biru, 1 colour hijau. Senang Ustazah.
Hampa kata senang. Rupanya lagi 2 Perdana Menteri lagi berantakan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Farahlina, kenapa lama tak dapat join? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Justru, bila kita yakin tak mungkin ada 2 Tuhan. Bayangkan kalau ada 2 Tuhan, Tuhan-Tuhan ni perlu bermesyuarat pula. Hang rasa kita nak wajibkan orang solat 5 waktu ke 50 waktu? Allah buat keputusan kerana dia adalah Tuhan, yakni Allah yang maha berkuasa ke atas setiap kita. Amboi Kak Yanti nak kena babab dengan cek ni. Dia balik masjid, Ustazah jom breakfast. Tinggal atas bas lagi kang? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Hasnah Haji Mat Isa, jom jumpa di utara Pulau Pinang. Masya Allah, Pulau Pinang. Allah, rindulah semua orang. Saya tak tahu macam mana sahabat. Lagi dekat nak balik ni, lagi rindu kan semua orang. Lagi balik ni kita boleh berdakap-dakapan kan. Bonus untuk yang jumpa dekat Pinang, kita boleh peluk-peluk. Boleh macam tu Kak Yanti. Kak Yanti, kita nak ajak orang daftar Pinang. Lepas tu bonus siapa jumpa dekat Pen Mutiara Hotel Pinang, kita boleh peluk-peluk Ustazah. Peluk Ustazah. Yang muslimat Yang muslimin jangan doa. Muslimat peluk Ustazah. Untung sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lemak daripada Mekah ni banyak. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita sambung. Dan penjaga langit dan bumi pun harus mengaku ia Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang hak. Masya Allah. Jika ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu bererti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan yang hak. Kita, agama Islam, meyakini la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Sebab tu ustaz-ustaz marah duk sebut la ilah budak ni. Kan macam tu kan. Orang Melayu kan suka la ilah budak ni. Apa maksud la ilah? Kenapa ustaz-ustaz kita marah sebut macam tu? Tidak ada Tuhan. Maksud la ilah, tidak ada Tuhan. Ilah tu adalah Tuhan-Tuhan yang lain. Illallah selain Allah. So nak sebut-sebutkan habis. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah illallah selain Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi orang Melayu sebut juga penuh. Tapi la ilaha illallah budak ni hempuk. Macam tu. La ilaha illallah kucing ni hempuk. Kan. La ilaha illallah ni patut melembutkan hati. Mengukuhkan jiwa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba hari raya kan. Tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita sebutkan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, insya-Allah lah macam mana bercelaru fikiran minda kita, kita tahu ini kehendak Allah. Ini kekuasaan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah yang mana? Allah yang kita tak boleh lawan sama sekali kerana apa yang ada padanya itu adalah hak semata-mata. Subhanallah. Sebab dengan menyandang sifat yang hak, Al-Malikul Haqqul Mubin, kan? Kita kan duk zikir la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Kita duk sebut Haqqul Mubin. Masya Allah, hak yang benar dan yang nyata. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab menyandang sifat yang hak, maka dia yakni Allah tidak mempunyai hal-hal yang setara. Sebab itu kita datang keyakinan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, yakni tunggal. Kenapa kita katakan Allah itu ahad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak Allah itu sekufu, setara dengan apa jua pun. Makna kalimah haq, subhanallah, maka dia tidak mempunyai setara. Jangan hampa samakan. Aku rasa aku dah sampai dekat Madinah, Jabal Uhud ni, Allah tu sebesar Jabal Uhud kot. Wa na'udzubillah min zalik. Ini orang yang tidak mengaji.
Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Jiran saya Puan Zaliha Kasim, Masya Allah, sihat sembuh. Baik, sebab dan Tuhan selain Allah harus dinafikan, kerana aturan yang ada selama ini hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada Tuhan yang tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zanisha sedang kursus, Masya Allah, Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Ustazah nak baca komen juga, nak baca ini juga. Seperti inilah pemahaman konsep ilahiyah. Kita nak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belajar tentang ketuhanan. Aduh, Zainul Abdul Rahman ni duk cerita masak kari kepala ikan pula. Tak apa. Pen Mutiara Hotel Penang, semua orang tahu kepakaran dia adalah kari kepala ikan. Tak sabar ni nak jumpa anda saling suap menyuap ni. Allahu Akbar. Sejujurnya harus disedari bahawa hamba itu sangat memerlukan Tuhan. Siapa hamba? Kita. Sangat memerlukan Tuhan. Sangat memerlukan pelindung. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Amboi Dayang Rugayah duk perangat suruh mai Sarawak pula. Boleh. PM tepi, susun 1-2 program, Ustazah sampai ke Sarawak. Teringin juga ni, sebab dah lama tak pergi Sarawak, sebelum COVID dulu, Masya Allah. Okay, kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, sejujurnya harus disedari bahawa hamba itu sangat memerlukan Tuhan. Kita hamba, jangan rasa rumah besar dah, harta banyak dah, tak perlukan Tuhan. Tak perlukan pelindung, anda tunggu kehancuran. Allah boleh bagi sekejap sahaja, sahabat-sahabat. Allah boleh tarik sekejap sahaja. Kita memerlukan penjamin dan penolong bagi kita hamba. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, hari ni hari Khamis, pastinya ramai sahabat-sahabat Latahzan yang berpuasa. Alhamdulillah, teruskan. Ustazah niat nak habiskan puasa Ustazah di Tanah Suci ni, tapi Allah bagi cuti pula, maka tak dapat lah. Subhanallah, lapak lah. Pasal aku lapak sangat. Sebab malam tadi Ustazah tak makan malam, sahabat-sahabat. Kan Kak Yanti, malam tadi Ustazah diet, Ustazah tak makan malam. Induk Imah join apa tu? Join Latahzan Utara punya program ke? Semua dibolehkan. Syaratnya mendaftar. Cepat-cepat klik yang Ustazah pin kat bawah tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Klik kat bawah tu. Kita WhatsApp sahabat tim khidmat untuk join. Okay. Aduh, Allahumma salli ala Muhammad. Lapak. Pasal apa perut ni berbunyi. Aduh, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kan kadang sampai naik dekat ulu hati kan. Sat Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Ustazah baru ambil olive, minyak zaitun. Subhanallah, Allahumma selamat. Dia kan kadang jadi angin. Musafir macam ni lah, minum air dalam botol. Lepas tu suamiku asal dapat je air, masuk dalam peti ais. Saya pula tak tahan sejuk. Subhanallah. Kita sambung lagi. Tajuk ni best, sahabat-sahabat. Sejujurnya harus disedari bahawa hamba, siapa hamba kita, kaya mana, bertahta mana, kita hamba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, minum air zam-zam dah Jamila bacuk. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. JB kena tunggu Keflizol deal. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Azlina, amin. Mari kita minum air zam-zam banyak-banyak dekat sini. Masya Allah. Sekarang kalau balik ikut airport Jeddah, memang kita tak boleh bawa balik air zam-zam, kecuali balik daripada airport Madinah. Air zam-zam sedikit payah lah. Sebab tu Zaza pesan kat jemaah kat sini, banyaklah minum air zam-zam. InsyaAllah Allah beri kesihatan yang baik, keafiatan, zahir dan batin. Baik. Itu menunjukkan adanya hubungan antara yang fana, makna fana, binasa. Okay? Hubungan antara yang fana, siapa binasa? Kita ni. Kita pasti binasa. Kita sekarang ada, kita pasti akan tiada di atas muka bumi Allah. Kita hari ni sihat, biasa saja kalau seorang hamba tu akan sakit. Kita hari ni kaya, jangan pelik kalau satu hari jatuh miskin. Ya, kita tak nak, tapi Allah boleh ambil sekelip mata sahaja. Itu maksud fana, binasa. Dunia yang gah kita nampak ni pun akan fana, binasa.
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hamba pasti akan binasa, tetapi kita perlu percaya dan beriman bahawa kita ini akan sampai ke sesuatu yang baqa. Makna baqa, sahabat-sahabat, kekal. So baqa itu lawannya adalah fana. Baqa itu kekal. Siapa yang bersifat kekal? Sudah pastinya Allah. Apa lagi yang kekal? Alam akhirat. Sebab Allah dah sebut dah, alam akhirat itu baqa, kekal, abadan abada, selama-lamanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, amin. Siapa yang nak anak dia nak majlis kahwin, lepas tu mak dia demam pula, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga sihat, insya Allah majlis berjalan lancar, penuh barakah. Amin, subhanallah. Antara yang lemah dan yang kuat, siapa lemah? Hamba. Siapa yang kuat? Allah. Antara yang fakir dan yang kaya, kaya mana pun anda, kita si fakir. Kita si fakir, orang yang fakir ilallah kepada Tuhannya. Kerana siapa yang kaya? Allah. Subhanallah. Siapa pun kemudian yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan dan malah menjadikan selain Allah. Ada banyak orang tanpa sedar menjadikan benda-benda lain itu sebagai Tuhan. Dia jadikan benda-benda sebagai Tuhan. Dia jadikan gambar-gambar dipuja-puja sebagai Tuhan. Dia jadikan apa sahaja yang disenangi sebagai Tuhan. Dan apa yang disegani sebagai Tuhan. Ya Allah. Anda tak rasa ke sahabat? Ustazah ketika baca ni rasa bergetar tubuh. Ada tak aku jadikan benda-benda di keliling aku sebagai Tuhan? Wah, ada kereta baru sahaja. Kita punya bongkak tu sahabat. Kita punya tak boleh, kereta baru kita orang usik tu sahabat. Dah macam menuhankan kereta baru kita tu. Maklum kumpul duit sekian lama, aku nak aim kereta macam ni. Sekali dapat sahabat-sahabat, anak tersandar dekat kereta, anak di rotannya. Masya Allah sahabat-sahabat. Kan orang jeling kereta kita, aku cucuk mata kau sekarang. Teringin tu lah tu nak pakai kereta aku. Oh, perasan sokmo-sokmo macam hang seorang ada kereta tu. Dia telah menuhankan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Sahabat, kita tak pernah sebut kat lisan, Tuhan aku adalah kereta. Tak pernah. Tuhan aku adalah harta benda. Tuhan aku adalah emas tahta. Kita tak pernah cakap. Tapi hati kita sahabat, jujurlah. Jujurlah. Terkadang apa yang kita miliki itu kita jadikan dia sebagai Tuhan. Kita lupakan Allah semata-mata kita taksub kepadanya. Kita ada handphone yang canggih, yang macam-macam kita boleh guna kat handphone. Segalanya sahabat-sahabat, tak ada handphone kita rasa boleh mati. Terlupakah kita sahabat-sahabat? Bukan handphone Tuhan kita. Bukan televisyen Tuhan kita. Bukan anak-anak yang ramai Tuhan kita. Masya Allah sahabat-sahabat kena faham gambar-gambar. Terkadang kita tengok gambar apa saja. Hatta saya sebut dekat jemaah yang datang ke Mekah ini, Baitullah itu rumahnya Allah. Dia bukan Tuhan kita. Jangan tersilap. Hanya menangis-nangis akan dosa-dosa kita di depan Kaabah. Balik Malaysia kita terlupa untuk menangis dalam taubat kita. Tuhan kamu siapa? Allah atau Baitullah? Jangan tersilap sebab syaitan dia dengki dengan orang buat amal kebaikan. Ni dah sampai dekat Mekah, dah duduk depan Kaabah. Supaya kita tersilap, tergelincir minda akal, na'udzubillah min zalik sahabat-sahabat. Ya, aku rasa aku tenang berada depan Kaabah. Tak ada siapa boleh nafi. Sebab orang pandang Kaabah sudah dicurahkan rahmat. Tetapi tolong jangan silap, Tuhan kita bukan Kaabah. Tuhan kita adalah Allah. Sebab itu orang kaya, orang miskin boleh masuk syurga. Ustazah untunglah pergi umrah berkali-kali. Ustazah dekat dengan Kaabah. Dosa-dosa Ustazah diampunkan. Sahabat, jangan cakap macam tu. Saya dapat sampai ke sini, saya selalu cakap dengan jemaah, jangan perasan suci berada di tanah suci kalau kamu tidak sucikan hati kamu. Di sana, di luar tanah suci Mekah ini, ada ramai orang yang teringin nak sampai ke sini tetapi terkekang. Tetapi menangis dalam rintihan doa. Tidak ada Kaabah di hadapan mereka. Tapi mereka meyakini Allah mendengar doa-doa mereka. Ini yang lebih hebat sahabat-sahabat. Mereka tidak berada di depan Kaabah. Tetapi mereka merasakan Allah sangat dekat dengan mereka. Minta sesuatu dengan Allah. Bukan minta sesuatu dengan benda. Faham sahabat-sahabat? Kenapa kita rasa tenang di sini? Kerana bumi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bumi barakah.
Itu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut Nahizatul Izzah. Baru dapat betul-betul tengok live Ustazah Tini Arif. Apa khabar? Masya Allah, hanya Allah Tuhan kita. Betul Syuhada Jaafar, Masya Allah. Okey, betul Ustazah. Kalau di sana rajin sangat kita beribadah menangis. Balik Malaysia, yilek poracit. Okey. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gambar-gambar. Okey. Dia letakkan gambar-gambar artis-artis pujaan. Nak tidur kenyit mata dulu dengan artis tu. Allah, pelik-pelik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saja yang disenangi. Apa saja. Dapat lidi baru. Contohkan muah-muah pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beling-beling ni. Apa saja yang disenangi. Dia terlupakan Tuhannya. Yang mendatangkan perkara yang disenangi dalam hidup dia. Akhirnya dia lupa untuk meminta kepada Allah. Untuk meratap rintih tangis dengan Allah. Tapi sahabat pantang barang dia, harta benda dia diusik, dia sudah marah-marah. Dia terlupa sekelip mata saja Allah nak ambil, Allah nak rentap. Terlupa. Dan apa saja yang disegani. Dia segan kat orang tu. Sebab tu saya menyampah kalau orang macam serius sebut perkataan menyampah ni. Kan kat sini berapa ramai sahabat orang-orang nak jumpa. Macam semalam pun saya tengah rehat kat bilik. Ustazah, ni ada orang nak jumpa kat lobi. Ustazah, oh kak, saya baru je naik ni, saya nak turun makan sekejap lagi. Cakap dengan Kak Yanti, boleh tak kita jumpa? Alah Ustazah, dia kata dia segan. Segan macam mana orang utara? Kata segan pibagan lah. Sahabat, Ustazah tak kenal semua orang. Jumpa dekat mana-mana, tolong. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah Nur Hasya Kristina binti Ahmad Tarmizi sihat dari segala penyakit. Amin. Amin. Subhanallah. Kita mungkin segan. Ya, segan lah nak jumpa Ustazah tu. Tapi jangan pernah meletakkan orang-orang yang kita senangi, segani atas kepala. Aku jadikan dia ni idola, letak atas kepala. Dia ni tak ada silap. Dia ni maksum. Jangan. Semua manusia kita dah belajar ada kekurangan. Kalau anda menyegani seseorang, kononnya orang ni hebat, aku takjublah dengan dia, anda dah tersilap. Sebenarnya anda telah menuhankan orang tersebut. Wah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau apa yang Ustazah cakap, subhanallah, semua nak dengar. Mak ayah cakap tak nak dengar. Ada jenis orang macam ni. Ustazah cakap, semua nak dengar. Padahal Allah dah cakap lama dah dalam Quran. Hei, Tuhan kamu siapa? Ustazah, saya kagum dah dengar ustaz tu. Apa yang ustaz tu cakap, semua saya nak ikut. Allah dah cakap lama dah dalam Quran, hang tak mau ikut. Kita tak sedar kadang-kadang sahabat. Sebab tu Ustazah cakap, kamu follower macam mana pun, saya bukan Tuhan. Jangan pernah menuhankan sesiapa. Saya manusia yang penuh dengan kekurangan, khilaf, dosa penuh dekat tubuh ni. Kalau kita duk sebut, sayalah segala-galanya, jangan follow orang lain. Follow saya sahaja. Kau ingat kau Tuhan? Tolong faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kadang-kadang tak sedar. Benda yang kita senangi, orang yang kita segani, kita jadikan dia Tuhan. Siapa lagi yang kita segani? Bos kita. Ustazah, saya kena dengar cakap bos saya, Ustazah. Hatta dia buat dosa depan mata kita, kita tak berani nak tegur. Kerana apa? Ustazah, dia yang bayar gaji saya, Ustazah. Aku tidak matilah saya macam mana nak bagi makan isteri dengan anak-anak saya. Hei, bos tu bukan Tuhan. Tok guru kamu tu bukan Tuhan. Hatta Muhammad cukup marah kalau orang memahami dia adalah Tuhan. Muhammad bukan Tuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu berhati-hati dengan hati. Berhati-hati dengan hati. Tak apa lagi lah kalau kita kata Ustazah, dia tu dah macam jadikan tok guru dia Tuhan. Akhirnya dia khusyuk dalam solat, makin tunduk. Kan orang kata tak apa lagi. No, tak apa, tak apa. Lebih-lebih lagi kalau yang dia puja-puji itu adalah orang yang membawa dia kepada maksiat. Jangan taksub melampau-lampau sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa pun yang di mata kita nampak hebat, dia hanyalah hamba, dia hanyalah makhluk yang dicipta oleh Al-Khaliq. Dia punya kekurangan, dia punya kebusukan, dan dia juga perlukan Tuhan seperti kamu. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan bagai orang tua yang kurang ilmu pun macam itu juga. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wani Yahya Nazatul Naina nak nangis bucu katil tak dapat join. Tak dapat join apa tu? Kak Nazah boleh sharekan link WhatsApp untuk program Rehlah Utara. Sebab sahabat-sahabat bila anda dah buat keputusan, muslimat dah dapat izin suami, hatta program ni
program family. Suami isteri boleh join, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi jangan segan-segan. Okay. Subhanallah. Kita ambil lagi. Maka dia telah menjadi dan itu pasti. Allah sebut benda ni dalam Quran. Antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Piwit. Piwit dekat suami tu. Piwit sebab apa? Terkejut. Tiba-tiba hari ni dia datang. Tu. Ustaz pakai serban. Assalamualaikum. Tadi duduk kat masjid Etikaf ke apa? Duduk kat tu. Belum sarapan ni? Hari ni kena roti canai ya. 2 bulan. Sabar je lah. Roti canai kat mana? Bulan tak kena roti canai. Roti canai kat mana? Masya Allah. Cik Hashim Yahya, Haji Hashim Yahya bang. Surah apa ni? Surah Ubudiyah. Masjid ni Gombak yang hari tu saya pergi tu. Mazni Ahmad terus segunting buat kat KK lagi ustazah. Ustaz nak serban, Keflizul nak serban ustaz. Nak berapa? Nak berapa helai Keflizul? Ni yang Johor tu. Ustaz boleh. kata Modal RM5, jual RM20. tak semungkau ustaz. Ustaz kata Keflizul boleh bagi serban, jahit jubah ustaz satu. Masya-Allah tak semungkau. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Rodiah, ustaz, Cik Rodiah macho nampak ustaz. Ensyah Kardiman. Kak Ensyah panggil Pak Samad ni rindu dekat BFF dah. Ustaz rindu dekat BFF dah. Pak Samad lama tak minum. Popiah lah, popiah. Amboi. Apa segak ustaz dia kata. Dan lagi roti canai. Roti canai mana? Kamu tak makan India punya. India punya. Prata. Memang nehi lah kan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, surah Al-Furqan ayat 43. Biasalah tu Kak Anum. Lepas tu kat sini mana ada, kalau dulu ada disaji, sekarang disaji memang tak buka-buka. Sahabat-sahabat, lepas tu ada kedai India Muslim lah. Lepas tu dia cakap, tak payah tanyalah kat mana, kalau sayang tu memang tak makan. Memang tak makan lah saya. Ada orang tanya, ustaz sedap ke roti canai Mekah? Sedap. Garing. Sedap? Sedap sangat. Kata tadi tak sedap. Kuah kari tak sedap. Disaji. Dok cari Ustaz Azwan. Amalia Busra. Aduh, Ustaz sebut popiah pula puasa. Nantilah buka puasa cari popiah. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu kat Mira Ajiat ada jual roti canai. Mira Ajiat pun tak buka lagi. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, muka surat 490. Kak Ayah suruh, jom kita belajar. Pak Samad kedai popiah teringat ustaz. Betul Kak Insya Allah. Rindulah semua makanan-makanan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rindu makanan. Bukan rindu Ustazah ni, rindu makanan. Bukan rindu Kak Mahanum Abdul Muttalib. Masya Allah. Okey, surah Al-Furqan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya Allah, Tuhan. Setelah kitab La Tahzan Dr. Aida Al-Qarni menerangkan panjang atas perenggan di atas tu, didatangkan ayat Allah yang Allah menciptakan kita manusia. Allah tahu berapa ramai manusia atas muka bumi. Allah ni bertuhankan hawa nafsunya. Ya Rabb, semoga bukan kita bertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tak pernah puas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah ada A nak B, dah ada B nak C, dah ada C nak Z. Sampai bila kita nak habis? Masya Allah sahabat, tengok sajalah orang yang berumah kecil nak berumah besar. Dah besar nakkan istana. Masya Allah, terima kasih Kak Naza. Tolong klik apa yang Kak Naza kongsikan tu. Sahabat-sahabat, kita sedang mengumpul Syawal diraihkan di utara. Kak Anom, jomlah jalan-jalan ke utara, ajak Abang Puat, kata Ustaz. Ya Ustaz, ajak Abang Puat. Lama dah tak jumpa BFF ni. Rindu. Alah, semalam saya dah lah macam nak meleleh ayak mata boyfriend saya si Alif Rayyan. Mak dia hantar gambar kan. Ada satu bantal busuk tu saya bagi dia peluk kan. Lagi dah dekat nak sebulan ni sahabat. Dekat nak tidur dia mesti sebut Umi. Ayu amma, tak ada anak. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua anak orang tu Umi. Tak lama lagi Umi nak balik sayang. Okey, bye-bye. Masya Allah. Okey, kita sambung lagi Maryam ayat 81. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Kan sahabat-sahabat, tadi menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah cerita dalam Quran,
Kedua, mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Itu disebutkan kalimah alihah. La ilaha, satu Tuhan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu menjadikan sembahan-sembahan lain. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita nak sebut keadaan Nur Aziah Abu Kasim, KL tu yang saya buat dekat Tasik Kebun. Semua tu belah KL lah tu. Takkan nak buat tengah-tengah KL tu. Kan? Allah. Takkan nak buat kat UK Perdana, Ustaz kata. Masya Allah. Kan? Banyak kali dah buat kat KL. Bila buat kat KL, hampa tak nak join. Bila Ustazah buat kat utara, suruh kat KL. Demam cik. Okay. Ustaz kata pening aku. Okay. Subhanallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, wahai Husain, berapa Tuhan? Ini mungkin cara kita macam kita bercakap dengan anak-anak sembang-sembang. Kan anak-anak kadang-kadang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu-ibu, Tuhan tu kat mana? Jenuh. Amboi Nur Faiza Jaja, boleh buat dekat rumahmu je. Jangan lupa. Ustaz suruh ambil dekat KLIA. Ustaz kata kena minta izin suami dia dulu. Masya Allah. Subhanallah. Wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Husain menjawab, saya menyembah 7 Tuhan. Sahabat, kadang-kadang jawapan orang yang tidak ada ilmu, jawapan anak-anak kecil, saya menyembah 7 Tuhan. 6 di bumi dan yang 1 di langit. Kalau kita bercakap dengan orang jahil, kita bercakap dengan orang yang belum sempurna akal, tak pelik. Tapi bercakap dengan orang yang dah sempurna akal, mengatakan saya menyembah 7 Tuhan. Ini something wrong, sahabat-sahabat. So, kita layan cara budak-budak. Kita layan cara orang jahil. Sebab tu, Ustazah dekat Mekah Madinah ni, bila Ustazah bercerita sirah, ada banyak perkara yang kita nak cerita dalam lagi. Tapi 40 orang yang bersama kita, sahabat, pelbagai level. Ada orang yang dah memang ahli majlis ilmu. Ada orang yang tak pernah datang masjid mendengar ilmu. So, kita kena berada di tengah-tengah. Supaya orang atas boleh faham, orang bawah boleh faham. Tapi kalau Ustazah bicara dengan bahasa yang sangat tinggi, orang yang tak pernah dengar majlis ilmu tentang sirah akan terpinga-pinga, menguap-nguap. Kita nak bila kita bicara sikit, masuk ke dalam hati, orang atas faham, orang bawah faham. Akhirnya sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada orang yang berjuraian air mata. Semalam di kaki Jabal Thur, melihat kepada peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh meneroka pelbagai ilmu tentang peristiwa hijrah. Tapi raikan orang-orang yang tak pernah dengar langsung. What ada merpati, what ada laba-laba. Dia pergi sebut kuda, unta pula. Dah, mak dia tak tahu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita nak raikan. So, bila kita memahami, kita bercakap dengan anak kecil, bercakap dengan orang jahil. Tuhan tu ada 7. Dia cakap 6 di bumi, 1 di langit. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang paling engkau sukai dan engkau segani? Jawab Husain, yang di langit. Dia suka Tuhan yang di langit. So, nak mudah bicara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kamaliah Tok Wan boleh, tapi memuatkan seluruh sahabat Latahzan Johor lah, Masya Allah. Yang di langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tinggalkan yang di bumi dan sembahlah yang di langit. Adakah Tuhan itu bertempat? Kita nak kata Allah memang bertempat, duduk di singgasana di atas arash. Ini pun ditegur oleh guru-guru akidah kita. Tapi cara fahamnya, daripada budak tu faham, sahabat-sahabat, ada 7 Tuhan. Kat bumi pun ada Tuhan, kat langit pun ada Tuhan. Dia nak beri faham, Tuhan itu tidak ramai. Tuhan itu hanyalah tunggal. Tuhan itu hanyalah tunggal. Jadi sahabat, siapa mad'u, orang-orang yang kita dakwahkan itu penting. Kita belajar dan mengajar, sahabat-sahabat, kita rasa macam mengajar di universiti. Bila masuk kampung, cakap macam dengan budak-budak universiti juga. Memang pokcik-pokcik tu akan menguap lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni kau duk siap dengan apa, slide dengan apa, nak mengajar aku orang kampung yang duk kait kelapa sawit sebagai. Bukan kita menghina mereka, tapi cukuplah dengan mereka ni sembang-sembang biasa saja. Dalam sembang ada ilmu yang masuk ke dalam jiwa raga hati mereka. Subhanallah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung muka surat 491. Wujud keperluan, apa tu, dekat bolehlah saya joinkan. Apa tu Kak Mariam Syarbaini?
Ajak Cik Abel Kak Mariam. Ajak adik-beradik yang duduk belah utara Kak Yam. Wujud keperluan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Roza Osman, semoga fizionya berjaya dan menatijahkan kesihatan Kak Nani. Memang tak faham lah jawabnya. Betul Kak Zainah Buyung, Masya Allah. Muka surat 491. Naik satu muka surat lagi ya Nur Azia. Nur Arzila Abdullah, terima kasih hantar 50 star. Kak Ustazah Yasmin Yaakob, biar kita jangan ada satu hari tanpa majlis ilmu yang boleh kita fahami. Terima kasih Kak Naza. Masya Allah, saya nak kena pin lah Kak Naza punya ni dulu sekejap. Sahabat-sahabat, kita pindahkan. Okay, pin this comment. Majlis Raikan Syawal. Hari ni Ustazah pinkan apa yang Kak Naza share. Subhanallah. Anda klik saja. Kita segera habiskan seat itu insya-Allah. Baik, ada oleh-oleh dari Mekah untuk sahabat-sahabat Latahzan. Tara. Kan? Hangpa nak yang mana? Hangpa nak yang mana? Yang jam bling-bling tu? Masya Allah. Memang hidup lah kan. Kecuali ada penyponsor. Ustazah, saya bank in duit sekian-sekian. Ustazah beli seorang satu jam bling-bling yang dekat tangan Ustazah dalam Facebook tu. Tergelak-gelak dengan Ustaz. Sebab apa sahabat, saya memang tak pakai benda-benda macam tu. Jadi bila Ustaz duk sembang dengan kawan dia, saya susun kan, bang ambil gambar. Ustaz layan je nak ambil gambar tu. Nak abaya Fauziah Carolina, cepatlah bank in duit. Amboi Ustaz kata, amboi abaya tu kai. Okey. Wujud keperluan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Perbandingannya, meski sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan kemiripannya adalah keperluan tubuh terhadap makanan dan minuman. Dr. Aida Al-Qarni nak bagi faham sahabat-sahabat macam mana keperluan seorang hamba dengan Tuhannya, walaupun dia kata ini Ustazah sekali lagi nak sebut, minta maaf kalau ada guru-guru akidah kita yang menonton. Sebab itu Dr. Aida Al-Qarni dah cakap awal-awal, walaupun dia tak mirip benar, tapi maksud keperluan seorang hamba kepada Tuhannya ibarat tubuh perlukan makanan dan minuman. Sebenarnya tak setara itu, tapi kadang ada orang tak faham, kenapa mesti ada Tuhan? Kita tanya dia, pasal apa kau hidup kena ada makan dan minum? Kau tak payahlah makan dan minum. Matilah Ustazah kalau tak ada makan dan minum. Ibarat macam tu. Sebenarnya kalau kita tak ada Tuhan, sahabat-sahabat, yang disembah, yang tunggal itulah Allah. Yang mati bukan jasad kita. Lebih parah yang mati adalah jiwa kita, hati kita. Sebab itu kata Saidina Ali, berapa ramai orang yang berjalan di atas muka bumi ini seperti mayat-mayat hidup yang sedang berjalan. Jasadnya berjalan, tapi hatinya mati. Kerana apa? Kerana dia hidup tidak bertuhan. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam mana lagi Ustazah nak cakap? Kenapa perlu Tuhan Ustazah? Kenapa engkau perlu makan dan minum? Mestilah Ustazah, macam mana nak hidup kalau tubuh kita tak ada air? Pandai pula. Macam kita belajar bab sabar dulu. Subhanallah, kita belajar sesuatu. Sabar ibarat kepala pada jasad. What? Sabar ibarat kepala pada jasad. Makna orang yang berjalan di atas muka bumi ini tak ada sifat sabar, macam orang yang berjalan tanpa kepala. Hantu Ustazah berjalan tanpa kepala. Akan susah, hatinya meronta-ronta, baran sana sini sahabat-sahabat. Jumpa benda sikit silap pun nak marah, nak sepak, nak terajang orang. Sebab dia tak ada sabar. Sabar ibarat jasad yang tidak ada sabar, ibarat jasad yang berjalan tanpa kepala. Orang yang tidak bertuhan ibarat hidup tanpa makan dan minum. Assalamualaikum. Sedikit terganggu siaran. Kita dah hampir 1 jam. Dia pun dah penat kot. Ustazah dah klik dah use another 1 GB daripada Ustazah punya data. Kan? Allahu Akbar. Betul sahabat-sahabat. Nilai seorang hamba adalah roh dan hatinya. Are you okay sahabat-sahabat? Dia mulalah jadi macam semalam ni. Ustazah tak boleh nak tengok komen yang berjalan-jalan. Sekejap Ustazah nak kena check adakah okey. Sebab lepas sangkut Ustazah Latahzan. Okey je, Ustazah dah start semula ni, tetapi komen tak berjalan macam semalam. Sekarang okey ke siaran? Sahabat tim khidmat sibuk, Ustazah siaran tersangkut, tahu tersangkut. Tapi sekarang dah okey.
Cuma okey dah. Okey kan. Cumanya Ustazah tak boleh nak baca sama sekali. Dia jadi macam semalam. Okeylah, tak apa, Ustazah teruskan je. Okay, Ustazah kena buka satu handphone untuk tengok anda punya komen-komen ni. Saya, sahabat-sahabat, untuk merasa kebersamaan anda dalam live ini, Ustazah kena nampak komen-komen tu macam benda hidup. Dia macam berjalan kan. So, okay. Masya Allah. Dengar suara sendiri. Subhanallah. Okay. Okay. Dah okey Ustazah, kata Siti Azmahani Mamat, Rashidah Paimon, Aniza Aziz. Okey, ni Ustazah tengok siaran dah okey, tapi muka Ustazah tak nampak penuh. Hasnah Ahmad Isa boleh keluar semula dan masuk. Kan sebab dekat tab Ustazah ni dah tak nampak dah komen. Jadi Ustazah teruskan sajalah. Nilai. Okey, so Ustazah letak ke tepi ni. Okey, sangkut-sangkut Ustazah. Okey dah ni, kata Kak Ayah Gaus. Okey dah, kata Rusni Tawati. Siti Aminah kata okey. Ummu Afan Kalishah kata okey. So Ustazah teruskan. Okey, maknanya bila dia dah stop sekejap tu, Ustazah punya komen-komen pun kat sini dah mati. Mati juga. Nilai seorang hamba adalah roh dan hatinya. Nilai seorang hamba adalah roh dan hatinya. Tentu sahaja ukuran daripada nilai itu adalah pertuhanannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna pertuhanannya? Hubungan hatinya dengan Allah. So apa nilai roh? Apa nilai hati sahabat-sahabat kalau tak ada hubungan dengan Allah? Yang menghidupkan roh, yang menghidupkan hati, tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Siapa yang menghidupkan? Manusia bukan namanya manusia kalau hanya jasad tanpa roh. Masya Allah, matinya seorang manusia hanya jasadnya yang hancur lebur menjadi tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang lebih perlu dijaga bukan jasad kita, tapi rohani kita. Subhanallah. So orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, macam mana nak mempercantikkan roh dia? Allahu Akbar. Dirinya mana tadi? Baik hati mahupun roh tidak akan merasa tenang di alam dunia ini kecuali dengan berzikir kepadanya. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jika roh mahupun hati telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menemui Tuhannya, pastilah dia akan menemuinya. Saya dah cakap banyak kali, mu cari Allah, Allah akan mendekat denganmu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Tapi mu banyaknya mencari Allah hanya saat susah. Di mana kamu dengan Allah saat kamu senang? Belanjakan harta ke jalan Allah yang kamu senangi itu pun kamu tidak mahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa pun juga akan baik ketika dapat bertemu dengannya. Bila kita bertemu dengan Allah yang maha baik, semuanya akan menjadi baik. Sekarang kita melalui situasi yang tidak baik, tanya apa hubungan kita dengan Allah yang maha baik. Faham ya? Adakah kita menyalah-nyalahkan apa yang Allah berkehendak pada kita? Ada tak kita redha dengan apa yang Allah beri untuk kita mendapat redanya Allah kepada kita? Kita dah belajar panjang 10 pertemuan dalam bab redha. Barang siapa yang menyukai hari perjumpaan dengan Allah, maka Allah lebih menyukai lagi untuk bersua dengannya. Sebaliknya, orang yang tidak menyukai bersua dengannya, orang yang tak suka nak bertemu dengan Allah, maka mohonlah kepada Allah kurnia rahmatnya. Dan janganlah engkau mengandalkan yang lain. Mengandalkan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah rujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia. Kan Kamus Bahasa Indonesia. Dia tulis Kamus Bahasa Indonesia ni, mengandalkan ni menaruh bulat-bulat kepercayaan. Subhanallah. Maka mohonlah kurnia kepada Allah dengan rahmatnya, dan janganlah engkau menaruh kepercayaan kepada yang lain. Itu maksud mengandalkan. Pemilik kitab tolong catat sikit nota dekat situ. Subhanallah, betul Nur Alis, Allah tak pernah tinggalkan kita saat kita senang ataupun susah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan pernah takjub, jangan pernah percaya bulat-bulat kepada yang selain daripada Allah. Saya kalau Ustazah Zai cakap saya percaya bulat-bulat. Ustazah Zai bulat, sahabat-sahabat, tapi jangan percaya bulat-bulat sebab saya bukan Tuhan. Maksud
Apa dia Ustaz? Sebab saya bulat. Sebab saya bulat. Ustaz Azwan kata sabar je lah. Okay, maksud Ustazah, sahabat-sahabat, kita jumpa dengan siapa pun, betul, kita kena hormat, kita kena sayang, kita kena segan. Tapi kena ingat, kita dah belajar dalam kitab Al-Tahzan, dia tetap manusia yang ada keburukan. Bukan untuk bersangka buruk, tapi Allah suruh kita berhati-hati. Tapi Allah, once kita jadikan dia sandaran, kita percaya bulat-bulat serahkan diri kita. Itu maksud Islam, menyerahkan bulat-bulat diri kita kepada Allah. Sebab itu, sahabat, kita kena sangka baik dengan semua orang, yes. Tapi jangan sahabat-sahabat bila kita dah berkawan dengan dia, kita rasa tak mungkin kot Ustazah, tak mungkin dia nak buat saya macam tu. Bukan nak mengajar hati bersangka buruk, nak mengajar hati dia bukan Tuhan, dia tetap ada ketidaksempurnaan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaupun kepada selain Allah hamba itu boleh mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak abadi. Kenikmatan yang berpindah daripada satu ke satu yang lain. Pada suatu waktu dia merasakan kenikmatan dengan yang ini, tetapi di lain kali sesuatu yang sama tidak memberinya kenikmatan yang sama seperti sebelumnya, bahkan mencelakakannya. Berapa ramai orang yang di awal perkahwinan, suami akulah segala-galanya, terlupa menuhankan suaminya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz jauh sikit nanti nampak. Subhanallah, Ustaz nak tukar baju nanti kan sensitif. Okey, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang kereta yang kita puja bangga itu satu hari mencelakakan kita. Hatta minta maaf sebut suami, anak-anak yang dulu kita banggakan, hari ni seolah-olah telah mencelakakan kita. Faham Harta bendanya Qarun, akhirnya mencelakakan Qarun. Tapi Tuhan tidak begitu. Saat senang dia ada bersama kita, saat susah dia bersama kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, adapun Tuhan yang sebenarnya, maka dia pasti berhajat kepadanya pada setiap keadaan dan setiap waktu. Ini Tuhan yang sebenar. Ini Tuhan yang sebenar. Kita nak berhajat dengan dia sentiasa. Dan di mana pun dia berada, Tuhannya selalu bersamanya. Sampai dinukilkan satu syair, aku tidak peduli sekalipun semua manusia benci, selama engkau redha ya Allah, dan memang inilah puncak harapanku. Ya Allah, kalau kita boleh berbicara dengan roh, dengan hati kita saban hari, aku tak peduli sekalipun semua manusia benci, selama mana engkau ya Allah redha kepada aku, dan memang inilah punca harapanku. Faham sahabat? Kita boleh terkecewa dengan janji palsunya manusia. Kita boleh tak sangka Ustazah ingatkan dia tu malaikat, setan rupanya. Bukan kak, malaikat pun bukan, setan pun bukan. Dia tu manusia. Manusia biasa ada kekurangan. Akak je yang takjub sangat kat dia. Akak je yang taksub sangat kat dia. Betul lah Ustazah, akak dah silap dah. Akak bagi semua mas-mas akak dekat dia. Ada yang macam tu. Melampau sangat percaya dengan orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nehi. Sebab tu orang yang pernah terkena, dia takkan percaya dah dengan siapa pun. Ustazah dia bukan Tuhan Ustazah. Macam gitu sahabat-sahabat. Memanglah kita pun tak pernah, okey follow saya adalah Tuhan. Itu memang al-mengongi lah. Anda kena block terus lah orang yang macam tu. Okey sahabat-sahabat, dalam sebuah hadis disebutkan. Ustazah nak habiskan sebab Ustaz baru nak masuk bilik air apa semua. Ingatkan dah nak ajak makan dah. So kita habiskan sikit. Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu wa ardan nas anhu, wa manil tamasa ridan nas bisakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Ya Allah Tuhan, daripada zaman Ustazah belajar lagi dulu hadis ini dibacakan sangat-sangat deep. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Barang siapa menukar kebencian manusia dengan redha Allah, maka Allah akan redha kepadanya. Tak apa orang benci kat kita sahabat, tapi kita tahu benda yang kita buat tu Allah redha pada kita, pasti Allah redha pada dia dan akan membuat manusia redha kepadanya. Ustazah bila baca hadis ni, word yang tak pernah lekang daripada lisan Ustazah selalu sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong jangan sibuk memburu redanya manusia. Kenapa akak tak pergi masjid dah? Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut
Yelah Ustazah, saya pergi pun bukan ada pengerusi masjid nak canang nama saya, nak lantik saya jadi AJK. Itulah silapnya. Ustazah, sekarang saya dah tak buat dah kebaikan dekat taman rumah saya ni. Kenapa? Saya buat pun bukan ada orang suka. Silaplah tu sahabat-sahabat. Apa yang akak buat tu benda baik. Allah suka. Bila Allah suka maknanya Allah reda. Walaupun manusia keliling tak suka, akak teruskan. Penat saya Ustazah, dah bertahun-tahun dah buat, orang tetap tak suka. Benda yang akak buat tu benda yang Allah suka. Teruskan. Yakinlah satu hari, tak tahu tahun bila, Allah akan datangkan suka di hati seluruh hamba-hambanya Allah. Ya ke Ustazah? Ya. Istiqamah je. Orang tak suka, asal kita tahu benda tu Allah suka, kita buat. Lama-lama musuh pun boleh jadi BFF. Saya dulu kan Ustazah, mula-mula saya berdakwah, sipulan rumah nombor 44 Jalan A tu cukup tak suka dengan saya. Siapa-siapa 44 Jalan A? Rumah Ustazah. Betul nak bagi contoh siapa lagi? Bagi contoh diri sendiri. Kan? Ni contoh. Kan Ustazah, rumah nombor 44 Jalan A. Nak ada nama Ustaz Azwan Ali tu, dia duduk rumah lain contoh. Ustaz tu konon nak jadi imam, konon nak buat program kat surau. Contoh sahabat-sahabat, saya tak suka kat dia. Tapi dia tetap je buat. Lama-lama Ustazah Zai pun jatuh hati. Dia ni istiqamah sungguh. Bukan setakat jadi BFF, tapi jadi isteri terus. Contoh, ni contoh. Saya ada jiran saya mendengar ni. Ustazah kenal Ustaz Azwan kat taman ni ke? Tak. Kan sebelum masuk taman tu lagi kenal dah Ustaz Azwan. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat, teruskan saja. Sebab kita akan, ya Allah dulu dia tak suka apa yang aku buat. Tapi sebab aku merebut redanya Allah, hari ni dengan dia suka. Tapi percayalah, kalau kita berhenti melaksanakan apa yang Allah suka, semata-mata nak merebut sukanya manusia, lama-lama redanya Allah akan menjauh dengan kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ini maksud hadis tu. Barang siapa yang menukar keredaan manusia dengan murka Allah, dia tak heran dengan murkanya Allah asalkan manusia suka. Allah sahabat, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Allah, hari ini kita nak rebut redanya siapa? Redanya Allah. Alah Noni Nadia, janganlah sebut perkataan DF tu. I miss you NDF. Masya Allah. Contoh macam dalam drama. Drama apa tu? Umi Afan Kalisha faham. Contoh. Paling takut kalau Allah dah tak reda. Betul Kamaliah Tok Wan, ya Allah betul sangat terbaik contohnya. Terbaik contoh. Masya Allah. Okey. Saya masih ingat kisah Al-Aqawa, seorang penyair yang memuji kedermawanan Abu Dulaf, seorang penguasa secara berlebihan melalui bait syairnya. Anda tahu kisah Nabi SAW berdepan dengan golongan asyuara, para penyair yang memuja-muja Nabi. Nabi marah. Sebab tu kan saya tak gemar kalau ingat masa bonda Rohana Saleh buat syair untuk Ustazah tu, ya Allah sahabat, seminggu 2 minggu kot. Ustazah rasa macam cakap kat Ustaz, yang selalu apa-apa awak share dekat FB, kenapa ni awak tak share? Ya Allah bang, saya takutlah. Tapi akhirnya saya kongsi juga sahabat. Saya kata saya nak menghargai betapa tingginya akal minda bonda Rohana Saleh ni buat syair, dan saya terus padam nama Ustazah Zai tu. Mungkin begini cara dia menghormati guru. Itu yang saya berani share. Tapi bila disebut Ustazah Zai, contohkan sahabat-sahabat, saya kata ya Allah, ini tak layak. Tak layak untuk kita manusia dipuji-puji. Tapi kita faham keadaan tu sahabat-sahabat. Takut terlupa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat sini 6.30. Lepas abang siap tu. Yang atas sini. Takut tu. Kan bilik ni bukannya besar mana. Kau ustaz lalu belakang baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Okey, kita nak habiskan. Subhanallah. Jangan kita buat pujian melampau-lampau. Tengok dalam satu syair, penyair menulis tentang pemerintah yang memberikan kedermawanan. Sahabat-sahabat, saya masih ingat kata Dr. Aida Al-Qarni, Al-Aqawa seorang penyair yang memuji kedermawanan Abu Dulaf,
seorang penguasa secara berlebihan. Tidaklah sekali-kali engkau hulurkan tanganmu melempahkan kebaikan harta benda, melainkan sama dengan engkau tetapkan rezeki dan ajal seseorang. Bukankah dia telah meletakkan sifat Tuhan kepada penguasa? Sebab tu kita kan musim-musim orang nak pilihan raya ni, tiba-tiba saya undi si Polan. Sebab ustazah kan dia dah menabur macam-macam kat saya. Kalau saya undi dia, confirm saya akan bahagia untuk 5 tahun akan datang. Hati-hati boh. Hati-hati boh. Bahasa daripada Tanah Suci Mekah ni. Kabarnya ustazah balik Malaysia dan nak pilihan raya. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jangan jadi hantu raya sudah. Undilah saya. Jangan jadi macam tu sahabat-sahabat. Undi tu orang, subhanallah, orang nampak lah apa yang kita buat kerja. Bukan kita tabok sana tabok sini mengharapkan orang puja-puji sampai keluar syair-syair yang macam ni. Sebab tu jangan syok sangat kalau orang buat puji-pujian untuk kita. Jangan syok sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bestnya tepek kat Facebook lah orang puji aku ni. Kalau kisah apa semalam ada orang puji apa, dia tengok grup Umrah Ustazah tu. Apa dia tulis? Saya rasa Ustazah dengan jemaah Umrah Ustazah dah macam keluarga terdekat. Macam mana entah sahabat-sahabat. Kan? Nak je Ustazah screenshot. Tepek dekat Facebook Ustazah. Kan pujian tu macam melampau lah bagi Ustazah. So tak perlu sebenarnya macam tu. Kita mengharapkan puji-pujiannya Allah. So jangan sedih kalau apa yang kita buat tak mendapat puji-pujian orang. Sebab kita buat untuk Allah semata. Kalau kamu dah katakan seorang penguasa yang dermawan boleh menetapkan rezeki, boleh menetapkan ajal, kamu sudah syirikkan Allah. Kamu samakan, Ustazah sejak dia tu jadi pemimpin, hidup kami tak susah Ustazah, bonus naik segala. Hati-hati sahabat, hati-hati. Okey, jadi jangan melampau-lampau. Disebabkan bait syair ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati Khalifah Al-Ma'mun untuk menangkap si penyair musyrik itu, kemudian terus membunuhnya di hadapan orang yang dipujinya. Ya Rab, dia puji Abu Dullaf. Allah gerakkan hati penguasa Khalifah Al-Ma'mun untuk bunuh dia kerana kemusyrikan dia di hadapan orang yang dia puji. Orang yang dia puji tak boleh nak membela dia. Gara-gara syair yang diucapkan ini yang kata senjata makan tuan tu. Faham? Kita tutup pelajaran ini dengan Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Mu usahakan untuk redanya manusia, mu akan dapat reda manusia. Tapi takutlah reda Allah yang makin jauh daripada kamu. So hiduplah atas dunia untuk memburu redanya Allah. Walaupun mula-mula manusia tak suka, lama-lama Allah akan campakkan suka di hati manusia tersebut. Hidup pasti aman, tenang, damai, lapang sahabat-sahabat. Tapi selagi mana kita sibuk merebut redanya manusia, kita akan rasa tercengkam, kan penuh dengan kekangan, kan susah. Sebab apa? Sebab kita tunduk di bawahnya makhluk. Kita nak tunduk di bawah pandangan Al-Khaliq kepada kita. Sahabat-sahabat faham? Subhanallah, moga Allah Subhanahu Wa Taala beri faham. Dan berpisahlah kita dengan bab 237. Besok Jumaat Ustazah live radio IKIM FM. InsyaAllah untuk 2 bulan ini Ustazah diberi kontrak dengan IKIM FM untuk slot tarbiyah setiap jam 10 suku. Doakan lain cantik. Sahabat Ustazah juga akan gunakan nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni daripada kitab La Tahzan. Sebab kitab La Tahzan, Masya Allah, dia lagi nak habis. Ustazah lagi rasa macam banyaknya perkongsian dalam ni. Subhanallah sahabat, sungguh menghidupkan hati-hati kita. So Ustazah nak bawa pendengar IKIM pula untuk mendapat manfaat daripada kitab La Tahzan awal-awal dulu yang hampa pun dah banyak lupa kan. Okey, jadi insya-Allah besok 10 suku sebar-sebarkan, share daripada Facebook IKIM FM untuk kita tebar-tebarkan insya-Allah. Jadi besok juga Ustazah akan bagi time untuk pukul berapa. Sebab besok ziarah Ustazah dah habis bawa jemaah. Jemaah pun dah terror dah duduk kat sini. Sahabat-sahabat dah tunggu masa menghitung hari nak balik saja. Memang sayu hati, tapi Ustazah dah sangat-sangat rindu dah dengan Malaysia. InsyaAllah Ustazah harap sangat pertemuan kita raikan Syawal bersama Ustazah Zai dan La Tahzan Utara menjadi kenyataan.
Okey? Macam mana pun anda okey ke tak okey, Ustazah memang kena pergilah. Sebab Ustazah memang kena balik Kulim pada 19 hari bulan. Bye-bye sayang-sayang sekalian. I love you kerana Allah. Muah. Jaga diri, jaga iman, hiasi peribadi. Doakan semua kami di sini kerana kami sentiasa mendoakan anda. Jangan lupa daftar Latahzan Utara. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.